Dalam isu catuan air, berkuasa menafikan sekeras-kerasnya kenyataan wakil kerajaan yang menuduh isu catuan air dipolitikan. Tanpa seberang raguan, ianya memang satu kesukaran yang senang dihadapi rakyat. Untuk perhatian Dewan Yang Mulia ini, NRW, non-revenue water dengan izin di Pulau Pinang memang tepat. Hanya 70.6%, mohon maaf, 17.6%, iaitu kadar yang tercanggih buat masa ini dalam negara yang tercinta ini. Penguasa berpendapat bahawa NRW 36.4% di peringkat nasional hanya 1% dan ianya tidak sehalus dijadikan penanda aras atau benchmark dengan izin yang dibangga-banggakan. Khasnya apabila negeri Perak berhasrat mencapai Perak Aman Jaya pada tahun 2015. Demi mencapai matlamat tersebut, Dewan Yang Mulia ini halus pandang ke depan dan bersaing hebat dengan mereka yang berkeputusan cemerlang. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, perubahan iklim merupakan ancaman yang mungkin tidak disedari dan masih kurang diberi perhatian oleh masyarakat kini. Dalam negara kita, masih terdapat segelintir masyarakat yang memandang ringan isu ini. Pemanasan global berpunca daripada pembebasan karbon dioksida serta gas pemerangkap haba yang lain ke atmosfera. Gas ini bertindak sebagai selimut tebal yang memerangkap bahang matahari dan memanaskan bumi. Penambahan gas ini yang terbentuk daripada pembakaran hutan serta pembakaran bahan api fosil seperti arang batu untuk stesen janakuasa dan minyak mentah untuk kenderaan akan meningkatkan proses pemanasan suhu bumi. Untuk perhatian Dewan Yang Mulia ini, sekiranya isu pemanasan global tidak ditangani, ahli sains menjangka suhu bumi akan meningkat sebanyak 3 hingga 9 darjah menjerang akhir kurun ini. Pokok asam mengesyorkan kerajaan negeri supaya bertindak segera untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangkan kesan perubahan cuaca melalui kempen yang terancang secara terperinci seperti amaran 3A yang mengalahkan reduce dengan izin, kurangkan, reuse dengan izin, guna semula dan recycle dengan izin kita semula. Satu inisiatif yang bakal dicontohi ialah program Pulau Pinang Hijau Bersih, di mana Pulau Pinang telah berjaya memperkenalkan peti 3A setiap 100 langkah, kempen pengurangan beg plastik dan tanpa polistiren dalam 4 tahun sejak 2008. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, ini merupakan kali ketiga Penguasa mengadu mengenai masalah pelimpahan loji septik komunal di Taman Raja Idris yang menyebabkan kacau ganggu bau sejak awal tahun lepas sebelum saya dipilih menjadi Yang Berhormat Penguasa. Dengan duka citanya, selain daripada surat balasan dari pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Cawangan Perak yang menyatakan bahawa berdasarkan peruntukan sedia ada adalah menjadi tanggungjawab pemilihan penghuni premis untuk menyelenggara dan memastikan tangki septik komunal tersebut berfungsi dengan baik. Untuk makluman Datuk Timbalan Yang di-Pertua, Taman Raja Idris merupakan skim rumah kos rendah yang telah wujud sejak tahun 70-an. Walaupun pihak kerajaan telah maklumkan bahawa kes ini telah dirujukan
kepada IWK pada sidang yang lalu, tetapi sehingga hari ini kerja pemilihan masih belum bermula. Pokok Asam memohon pihak kerajaan memberi jawapan yang muktamad kali ini, sama ada pihak kerajaan berhasrat untuk mengambil tindakan yang segera untuk mengelakkan masalah ini berlanjutan lalu menjejaskan kesihatan penduduk-penduduk sekitar. Sekiranya pihak kerajaan negeri keberatan menyelesaikan masalah ini, sila maklumkan kepada Pokok Asam dan Pokok Asam akan membawa mesej tersebut kepada penghuni-penghuni yang terlibat. Selain daripada kes ini, Pokok Asam juga telah menerima aduan 2 lagi tangki septik komunal yang bermasalah dan tidak lagi dikawal oleh SPAN atau IWK, iaitu di Taman Tasik Permai dan bahagian lain Taman Raja Idris Pokok Asam. Pokok Asam minta pihak kerajaan negeri memberi penjelasan sama ada penghuni juga diberi pilihan untuk menamatkan perkhidmatan IWK di loji septik komunal yang tidak bermasalah, sedangkan IWK berkuasa memilih tawaran perkhidmatan kepada tangki septik komunal yang canggih sahaja. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, perumahan adalah keperluan asas. Berbalik ke isu tanah tempat kediaman di Kampung Ulu Tupai, Pokok Asam yang dijawab oleh YB Kamunting semalam. Walaupun Pokok Asam ini orang baru, tetapi penghuni-penghuni telah menaruhkan harapan agar masalah tanah tempat kediaman mereka akan diselesaikan dengan bantuan Pokok Asam. Duka cita dimaklumkan bahawa masalah perumahan Kampung Ulu Tupai yang telah wujud sejak 2009 tetapi hingga kini masih tiada sebalang usaha dengan langkah positif dan efektif dapat menyelesaikan masalah ini. Penghuni di situ sudah bermastautin di tapak berkenaan berpuluh-puluh tahun yang lalu dan kebanyakan daripada mereka merupakan golongan yang berpendidikan dan berpendapatan rendah dengan purata pendapatan kasar bulanan dalam lingkungan 400 hingga 1,500 ringgit Malaysia. Pada 20 hari bulan Disember 2013 yang lalu, notis pencerobohan tanah kerajaan telah dikeluarkan oleh pejabat daerah dan tanah Lalu Matang dan Selama telah memberi tempoh selama 21 hari supaya melunturkan rumah dan mengosongkan kawasan tersebut. Pokok Asam mencadangkan suatu perjumpaan antara Jawatan Kuasa Penyelesaian Masalah Tanah Tempat Kediaman dengan wakil kerajaan negeri diadakan untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua-dua pihak dalam menyelesaikan masalah yang rumit melibatkan pelbagai peringkat agar mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan semua pihak dipelihara. Demi kepentingan bersama, Pokok Asam mengesyorkan dua plan yang boleh membawa penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Plan A, mengekalkan tempat tinggal asal, atau Plan B, program Rumah Mesra Rakyat. Menurut maklumat yang diterima, tujuan utama program Rumah Mesra Rakyat adalah untuk membantu golongan berpendapatan rendah seperti keluarga miskin dan petani yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa. Penghuni-penghuni Ulu Tupai memang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Tambahan pula, keluasan tanah yang diduduki oleh penghuni-penghuni juga memenuhi syarat tapak keluasan minimum iaitu 2,800 kaki persegi. Program Rumah Mesra Rakyat membolehkan penghuni memilih jenis rumah yang bersesuaian untuk keluarga dan mampu ditanggung dari segi kewangan
dengan sebahagiannya akan dibiayai oleh pihak bank dan bantuan subsidi kerajaan. Secara keseluruhannya, pelaksanaan program Rumah Mesra Rakyat bukan sahaja dapat mengatasi masalah perumahan di Kampung Ulu Tupai, maka juga dapat mencapai matlamat utama program ini, iaitu membantu golongan berpendapatan rendah dan seterusnya menaikkan taraf hidup masyarakat. Adalah besar harapan Pokok Asam supaya pihak kerajaan negeri memberi kerjasama kepada penghuni-penghuni yang kurang berkemampuan dari segi kewangan untuk memenuhi hasrat mereka memiliki sebuah rumah mampu milik. Diharap masalah yang dibangkitkan akan diberi jawapan yang terperinci dalam sesi penggulungan pada hari esok. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, Pokok Asam terkejut apabila mendengar YB Slim mengatakan kegiatan pengusaha pasir haram yang berluasa di Batang Padang, Batu Gajah, Kampar dan Cenderiang telah menyebabkan negeri kita ini kehilangan kutipan royalti hasil negeri berjumlah melebihi 30 juta ringgit Malaysia setahun. Lebih teruk lagi apabila mendengar bahawa pengusaha-pengusaha pasir haram tersebut dirindungi samsing dan segala tuduhan tersebut tidak diakui oleh Yang Amat Mohamad pagi tadi. Betulkah pihak penguatkuasa tidak dapat atau mampu menangani masalah ini? Sekiranya penguatkuasa dari pihak kerajaan negeri tidak mampu mengawal keadaan ini, macam mana pula dengan nasib rakyat jelata dalam proses membanteras jenayah? Oleh itu, pihak kerajaan negeri wajib mengambil tindakan yang sekeras-kerasnya untuk memberhentikan kegiatan haram tersebut dengan mendakwa mereka yang turut terlibat ke mahkamah. Pokok Asam mengakhiri dengan ucapan menjunjung kasih kepada titah ucapan Tuanku dan ucapan terima kasih kepada Datuk Timbalan Yang di-Pertua dan Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih.